Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, dapat kita solat maghrib berjamaah yang pahalanya melebihi 27 kali ganda daripada sembahyang seorang diri. Dan dapat pula kita menggunakan masa yang Allah izinkan pada kita antara maghrib dan isyak ini untuk mengkaji, mentalaah, membincangkan perkara-perkara yang wajib kita ketahui dalam hidup ini, bab-bab yang ada kena-mengena dengan akidah, kepercayaan, supaya diterima Allah akidah kita dan nanti akan dapat diterima kita sebagai hamba-hambanya. Dengan itu disediakan bagi hamba-hamba yang diiktiraf oleh Allah, apa yang disediakan oleh Allah tak lain tak bukan ialah syurga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga aku, kata Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu dan tidak masuk lagi dalam golongan yang dijanjikan Allah akan neraka. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya, hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang mendustakan, mengkufurkan dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu kita tak nak. Kita nak yang pertama tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan pengorbanan kita, masa kita yang kita korbankan untuk Allah akan diberi ganjaran yang tak lain tak bukan ialah syurganya yang begitu hebat, nikmatnya begitu hebat, ganjarannya begitu hebat. Semuanya hebat belaka, semuanya bagus belaka. Kalau dapat syurga. Tapi kalau dapat neraka, tak ada yang menyeronokkan, tak ada yang mengembirakan, tak ada yang menyenangkan, tak ada yang menselesakan. Azab setiap saat, setiap detik, setiap ketika, setiap masa. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Baik tuan-tuan, malam ni nak baca muka surat berapa? Berapa? 130. Ya, 130 ya. 130. Orang ini, yang ni ya, orang yang mengingkari hari kebangkitan, yang tahu? Atas. Bawah lagi. Mana? Tetapi orang yang mengingkari hari kebangkitan telah menimbulkan beberapa kekeliruan, ya tahu? Ya. Ayatnya. Okeylah. Dan firman Allah Taala, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bizalika min ilm inhum illa yadhunnun. Tajuk kita ni ialah apa tajuknya? Tajuk kecilnya. Tajuk besarnya beriman dengan hari akhirat. Tajuk kecilnya ialah dalil beriman pada hari akhirat dan bantahan orang-orang yang mengingkarinya. Itu tajuk kecilnya. Tajuk besarnya beriman dengan hari akhirat
bahawa di hari akhirat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan akan dibalas setiap perlakuan yang kita lakukan dalam dunia ni. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jahat akan dibalas dengan sengsara dan azab. Tengok apa kita buat dalam dunia ni, dia akan dibalas setimpal dengan apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Nak menunjukkan keadilan Allah Ta'ala, saya dah sebut banyak kali dah, dalam dunia ni ada orang yang tak pernah buat baik, ada orang yang kerjanya buat jahat aja, merosakkan orang je, merosakkan diri dia sendiri, merosakkan agama, merosakkan bangsa dan sebagainya. Kalau dia mati, terus mati aja, tak ada bangkit-bangkit, dapat sajalah dia. Tahu kerti apa dapat saja, lepas gitu aja. Tidak ada diambil kira, tidak ada periksa tentang kelakuan dia dalam dunia ni. Dia bunuh orang, tak kena seksa. Dia mencuri harta orang, tak ada kena dakwa. Lepas gitu aja lah, dia mati-mati terus. Maknanya Tuhan tak adalah adil. Sebab itu dibangkitkan semula, dihidupkan semula. Bila dihidupkan semula, apa saja yang dia buat semua akan diambil kira balik. Baik akan dibalas dengan baik, jahat akan dibalas dengan jahat. Begitu juga ada orang-orang dalam dunia ni, kerjanya membuat kebajikan aja, buat baik aja, tak pernah buat jahat langsung. Menolong orang aja kerjanya, beribadah aja kerjanya, baca Quran aja kerjanya. Tapi kalau dia mati tu mati begitu saja, mati terus aja, mana tak adalah adil Allah tu. Penat ajalah dia dalam dunia ni melakukan kebaikan. Tak ada apa ganjarannya di dunia pun, tak ada apa ganjarannya, tak ada kaya raya pun dalam dunia ni. Tak ada dapat pingat pun, tak ada dapat tokoh tokoh Maulidi Rasul ke, tokoh Ma'al Hijrah ke. Ini yang dapat tak siapa-siapa yang dapat. Orang yang melakukan kebaikan tak dapat apa-apa pun. Jadi dia hidup dalam dunia ni sia-sia ajalah hidupnya. Tapi Allah tak jadikan begitu. Allah bangkitkan semua manusia kembali, dibangkitkan semula dan dibalas apa saja yang dibuat itu. Baik akan dibalas dengan baik. Ada syurga dinantikan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dan jahat akan dibalas dengan kejahatan. Ada neraka yang menyiksa dia. Dalam neraka itu terdapat berbagai-bagai bentuk siksa. Alaiha malaikatun ghilazul la ya'sunallah. Alaiha malaikatun ghilazun syadidun la ya'sunallah. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Syidadun la ya'sunallah. Ghilazun syidadun la ya'sunallah. Yang sangat kasar. Mereka tak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibalas. Syurga pun begitu juga. Dibalas dengan kesentosaan, dibalas dengan nikmat, dibalas dengan kegembiraan, dibalas dengan semua sekali dah, kebahagiaan dan sebagainya dalam syurga. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Mereka akan dikembalikan kepada keluarga mereka dengan rasa gembira, gembira benar balik jumpa dengan keluarga dia kalau dapat masuk syurga. Ini dia, kita baca sekarang. Apa erti ayat yang kita baca tadi? Dan mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Yang mereka hanya hidup untuk dunia aja. Mereka akan berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia sahaja. Mereka kata dalam dunia ni kita hidup, dah mati habislah. Mati mana sinanggo, kata. Dia ikut hawa nafsu dia. Dia boleh makan apa yang dia hendak, dia boleh buat apa yang dia hendak, dia boleh berpakaian macam apa saja yang dia kehendaki. Macam orang tak beriman tu lah. Tengok pakaian mereka, berapa mana? Macam mana pakaian mereka? Makanan mereka apa? Semua sapu belaka. Ular sapu, katak sapu. Lagi apa? Tikus sapu. Dia makan lagi eksotik, lagi dia gemuk. Tak percaya pergilah. Tengok orang-orang yang kafir tu. Anjing makannya, kucing makannya, rimau makannya, ular makannya. Dia boleh makan apa saja yang dia hendak. Kenapa? Dia percaya hidup hanya di dunia ini saja.
kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup. Kita esok akan mati dan kita itu hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa. Tak ada apa yang akan membinasakan kita selain daripada masa. Bila masa kita, usia kita lanjut, akan binasalah kita. Penglihatan binasa, kekuatan binasa, tenaga binasa, habis semua binasa. Tok kita ni, satu standard je kita, jalan dah jengkut-jengkut, dah tak ada kuat lagi. Dulu tengah muda tu punya dah kuat ya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, saya tengah muda tu jogging 4 batu sehari tahu. 4 batu sehari dari kampung tu terus sampai sungai Kinta tu. Pernah main tu tahu. 4 batu sehari. Sekarang 4 langkah pun dah mengah. Itu tenaga masa tu yang menentukan apa, yang membinasakan apa yang ada pada kita. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Allah bagi tahu mereka tak tahu tentang itu, tentang kehidupan semula tu tak ada ya. Wa ma yahlikuna illa dah. Dan mereka hanya tertipu saja. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak hanyalah menduga-duga sahaja. Menduga-duga je, mengacak-acak. Entah ya tidak, bukan di asas dasar ilmu pengetahuan. Teka-teka aja. Ya. Macam orang neru ikan dalam kolam dah. Tahu ikan dalam kolam tu? Bukan nampak, apa buat? Orang neru tu, ambil teruk tu, cap. Kena dapat, tak kena tak dapat. Itu orang neru namanya. Itu tuan tahu ke neru ni? Teruk tahu. Allah, tak pernah nak ikan ke dalam pun. Teruk tu di kolam tu, ambil macam tu jorin, macam lembing tu jorin tau. Pacak aja, cap. Syaratnya banyak lah ikannya. Dia bila kena lah. Rasa kena tu, dapat ikan keli. Cap, dapat ikan baung. Cap, dapat ikan apa? Ikan di lombong atau di sungai lah. Dulu orang dulu di sungai. Macam itulah, tak nampak tapi apa? Cuba-cuba aja. Itu namanya Nero. Nero, N-E-R-O-K, Nero namanya. Cakap orang gajah tu. Orang sini tak tahu cakap itu entahlah. Serampang tu, serampang. Begitu juga. Serampang tapi serampang nampak aja dari atas nampak tu. Itu serampang. Ini teruk ni di bawah, di dasar, di dekat lecak. Di tanah tu ya. Itu Nero namanya. Bukan nampak tapi saja apa ni? Try aja. Macam itulah mereka. Menduga-duga sahaja. Semua kekeliruan yang mereka timbulkan itu tidaklah bernilai. Tak ada nilai kekeliruan itu. Dan diperhitungkan, tidak diambil apa-apa perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah menolak hujah kekeliruan itu serta menjelaskan kelemahan hujah terhadap kekeliruan itu pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Dalam Quran ada diterangkan banyak tempat untuk menjelaskan kekeliruan itu. Ya? Bahawa beriman dengan kepada kebangkitan adalah kepercayaan yang tidak menyalahi oleh akal. Akal pun setuju. Setuju akal tu. Kita nak beribadah kepada Allah, kita nak menjadi hamba Allah ni, akal pun setuju. Ya, hati pun setuju. Sebab tu kita tak ada marah kalau dipanggil orang kita ni hamba Allah. Marah ke? Tu imam ni hamba Allah lah. Marah kan saya dah? Ada rasa nak nampak saya dah? Padahal kadang-kadang bukan tentu betul tu. Kadang-kadang dia semayang, tak pernah tu imam memang semayang. Ada orang yang tak semayang, kita panggil dia hamba Allah. Marah ke tak? Marah tak dia? Dia tak pernah semayang, tak pernah datang ke masjid pun. Tapi kita panggil dia hamba Allah. Marah ke tak dia? Tak ada marah kerana fitrah dia suka menjadi hamba Allah. Otak ni pun setuju bahawa dia sepatutnya menjadi hamba Allah. Tak ada dia marah. Kenapa? Kerana itu fitrah dah dijadikan Allah seperti itu. Akalnya pun setuju. Katakanlah satu orang hari-hari bagi kita hadiah. Hari ini gulai tempoyak, esok gulai tocu, lusa sambal goreng, tulat sambal petai,
Soal lagi tonggin apa matahari baginya. Ada aja hadiah baginya kita. Wajar ke tak wajar kita rasa terima kasih kepadanya? Wajar ke tak wajar kita berterima kasih kepadanya? Wajar benar. Begitulah Allah bagi kita hari-hari penuh dengan nikmat yang tidak dapat dinilai, tak dapat dikira, tak dapat dibilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, nak nilai, nak bilang nikmat Allah itu, nescaya tiada terbilang oleh kamu. Tak lalu nak bilang. Sudah banyak benar. Dibaginya telinga, kita pun mendengar. Dibaginya lidah, boleh bercakap. Dibaginya mata, boleh melihat. Dibaginya kaki, boleh berjalan. Dibaginya tangan, boleh mencapai, boleh memegang, dan sebagainya. Itu nilai dalam diri kita. Nikmat dalam diri kita. Dibaginya udara, kita boleh bernafas. Dibaginya air, kita boleh minum. Dibaginya nasi, boleh kita mamam. Sikit banyak kan nikmat Allah Ta'ala. Dibaginya cahaya, boleh nampak. Tak terkira. Patut ke kita tak patut berterima kasih kepada Allah? Jawabnya mestilah patut. Jadi cara berterima kasih dengan Allah ialah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu cara kita berterima kasih dengan Allah. Itu namanya syukur. Itu dia manusia ni. Walaupun dia tak pernah menyembah Allah, tapi kalau kita kata dia itu hamba Allah, dia seronok, dia suka. Kerana dia fitrah dia menerima, otaknya pun menerima, akalnya pun menerima bahawa dia mesti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dah diterangkan Allah dalam Quran dalam banyak tempat. Bahawa beriman kepada kebangkitan adalah kepercayaan yang tidak menyalahi oleh akal. Akal pun setuju. Bahkan meyakininya dan tidak pula menyalahi tabiat. Tabiat ni fitrah, bukan menyalahi fitrah semula jadi manusia. Malah mempunyai contoh dalam kehidupan manusia yang ada tanda-tanda pada makhluk ciptaan Allah. Di antara contoh dan tanda-tandanya yang Allah sebutkan ialah firman Allah Ta'ala. Ini tanda-tanda, dalil-dalilnya. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufa'a a inna lamab'usun khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulilladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bi'tum. Kenapa? Salah baca ya? Saya ingat saya salah baca. Wa tazunnuna illa bi'tum illa qalila. Itu ayat Quran tu. Surah apa? Mun tak hafal kena tengoklah betul-betul ya. Surah Al-Isra, ayat 49 hingga 52. Dan orang-orang kafir berkata, orang kafir waktu semua kata apa itu? George Bush kata apa itu? Barack Obama kata apa itu? Ariel Sharon kata apa itu? Lagi Mushi Dayan kata apa itu? Lagi Netanyahu kata apa itu? Lagi Lim Kit Siang kata apa itu? Orang kafir belakang tu. Lagi kata apa itu ya? Lagi, apa lagi? Chua Soelek kata apa itu? Kenal ke nama mana? Lagi Sami Velu kata apa itu? Orang kafir belakang. Apa kata mereka? Apakah bila kami telah menjadi tulang temulang dan benda-benda yang hancur dah jadi debu,
Apa benarkah kami akan dibangkitkan sebagai makhluk baru? Betul ke ni? Kata dia nanya kita. Ada ke kebangkitan setelah mati? Ya? Katakanlah kepada mereka, jadikanlah kamu batu. Jadikanlah kamu batu atau besi atau satu makhluk daripada makhluk yang tidak mungkin hidup menurut fikiran kamu. Mereka akan bertanya, siapa akan menghidupkan kami kembali? Kalau kamu jadi batu, dah jadi batu, siapa yang boleh menghidupkan kami? Kamu jadi besi, siapa yang boleh menghidupkan kami? Kata orang itu, ya, jawab balik. Katakanlah, yaitu Allah yang telah menjadikan kamu pada kali yang pertama. Kamu tu dijadikan Allah. Apakah Allah tak mampu untuk menghidupkan kamu kalau dia kehendakinya? Kamu tu batu, kamu tu besi, memang tak boleh buat apa-apa. Tapi bila kamu mati, boleh tak Allah hidupkan kamu balik? Boleh. Kerana kamu tu masa dulu tak ada. Sekarang mana datang ada kamu ni? Allah jadikan kamu, itu yang ada kamu tu. Kalau itu pun Allah boleh buat, betapa nak baik pulih kamu yang telah sedia ada. Begitu dah hujah kita melawan mereka. Lalu mereka akan menggeling-geling kepala mereka kepadamu dan berkata, bilakah ia terjadi? Bilakah akan berlaku hari kiamat tu? Bila? Iaitu siapa boleh jawab? Siapa pun tak boleh jawab. Kerana Allah saja yang tahu. Nabi Muhammad pun tak boleh jawab. Bila ditanya Jibril, bila berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Yang bertanya dengan orangnya ditanya sama aja, dua-dua tak tahu. Bila berlaku saat itu, hari yang kedatangan kiamat tu tak tahu kita bila berlaku. Katakanlah kepada mereka, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Mudah-mudahan dia dekat itu. Baik. Cubalah renung hujah dan kekeliruan yang dibawa oleh orang yang mengingkari hari akhirat. Tengok apa hujah mereka. Hujah mereka di setiap zaman, daripada dulu, kini dan selama-lamanya hujah mereka ini ada. Apa hujahnya? Adalah sama dan tidak lebih daripada kekeliruan yang disebut itu. Macam itulah juga. Bolehkah kami dah hancur, boleh elok balik, boleh hidup balik? Kami dah jadi debu, boleh ke hidup balik? Kami dah jadi tulang melulang, boleh ke hidup balik? Itulah hujahnya. Tak masuk akal katanya. Kerana mereka merasai berat bagi Allah mengembalikan 7 benda manusia yang telah berubah menjadi tulang temulang. Yang apa? Yang 7 benda itu yang rapuh kepada satu-satu kejadian baru yang hidup dan mempunyai perasaan. Oleh itu merasai tidak mungkin berlakunya hal ini kerana mereka tidak mengetahui bila akan berlakunya hal demikian. 7 perkara yang Allah jadikan tu. Dalam diri manusia tu 4, ada 4 sumber. Tanah, air, api, angin, tu 4. Kemudian dia bagi pula kita akal. Kemudian dia bagi pula kita apa? Nafsu. Kemudian dia bagi kita apa? Roh. Udah 7 ya. Jasad kita ni 4. Tanah, air, api, angin. Lepas tu ada akal. Lepas tu ada roh. Lepas tu ada nafsu. Habis semua tu dah hancur. Bila dah hancur, boleh ke Allah hidupkan balik? Ya. Mampukah Allah mengembalikan semula? Tanya orang kafir. Bagi kita yang menjadikan daripada tiada menjadi ada pun boleh Allah buat. Ini kan pula membaik pulih yang sedia ada. Boleh kita jawab ya. Syubhah dan kekeliruan yang berlaku itu adalah berpunca daripada kejahilan mereka tentang tabiat hidup dan mati. Mereka jahil. Bila mati itu dia ingat mati terus. Kita berkepercayaan mati itu hanya roh tu keluar dari badan kita, nyawa tu keluar dari badan kita, badan tu tinggal situ. Dan Allah nak masuk kembali roh kepada badan tu senang aja bagi Allah Taala, tak ada susah. Itu sebab ada kebangkitan. Itu bagi kita. Tapi orang kafir tu kita mati tu mati terus tu, tak ada apa-apa katanya. Itu jahil mereka tentang mati dan juga tentang hidup. Dia tak tahu macam mana hidup, tak berguna, apa tujuan hidup pun dia tak tahu.
Dia tahu hidup tu mencari apa? Mencari kekayaan, mencari kesenangan, mencari makan, mencari itu aja. Kejahilan mereka tentang hikmah kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk yang dahulu. Tidak ada, kemudian baru ada. Itu dia hikmah itu. Mula tak ada, kita ni apa tak ada. Kemudian Allah jadikan ada. Betul balik tak ada. Betul ada balik. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un, kata Allah. Dalam surah Al-Baqarah dia ayat 20 berapa begitulah. Bagaimana kamu ini boleh kufur dengan Allah, boleh derhaka kepada Allah, boleh engkar dengan perintah Allah, sedangkan kamu dulu mati. Tanah tu mati, air tu pun mati. Fa ahyakum, dan kami hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu semula. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kita ni semua akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Macam mana kamu boleh ingkar? Macam mana kamu boleh derhaka? Macam mana kamu boleh kufur? Macam mana kamu boleh menentang hukum Allah Ta'ala? Sedangkan kita dulu apa tak ada. Kita hari dah bersifat ni, dah boleh berjalan ke sana kemari ni, udah. Macam mana jadi kufur dengan Allah? Macam mana kamu boleh menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala? Ya. Manusia hari ni ada tak yang menyembah lain daripada Allah Ta'ala? Banyak. Ya. Saya baru lagi balik daripada satu tempat. Orang Melayu. Tapi agamanya Hindu. Tekak di mana? Bali. Ya. Saya baru balik dari Bali. Orangnya orang Melayu. Kita ni. Ya. Kalau kita bagi salam, dia jawab Waalaikumsalam. Jawab juga. Tapi Waalaikumsalam dia tak ada musalam. Tak ada Waalaikumsalam. Dia mengerti pun. Ya. Dia pun cakap insya-Allah juga kalau insya-Allah katanya. Tapi bila dia sembahyang, dia nyembah patung, Depan rumah dia betul, tiap-tiap rumah tu adalah patung situ. Ada patung, tu rumah dia trademark dia mah. Tiap-tiap rumah tu ada patung. Gambar dewa-dewa dia mah. Orang Melayu tapi beragama Hindu. Tak salah kita pergi tengok tu. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, kata Allah. Ya, perhatikanlah, kamu lihatlah benar-benar bagaimana mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tu percaya juga. Siapa yang menjadikan kamu? Apa jawab mereka? Allah. Dia percaya Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang menjadikan patung-patung kamu tu? Allah. Semua dia percaya Allah. Tapi bila dia sembahyang, dia nyembah patung juga, nyembah berhala juga. Maknanya dia beriman dengan rububiyah Allah, tapi tidak beriman dengan uluhiyahnya. Tak diterima. Dia mesti beriman dengan 3 jenis tauhid. Mesti mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, dari segi uluhiyahnya, dari segi al-asma'nya, dan juga dari segi sifat-sifatnya. Baru dia tu diterima akidahnya. Ini beg anak. Ini beg Bali ni nampak. Bukan nak tunjuk ni, nak ngaburkan. Nak ngaburkan bahawa ada manusia-manusia yang ingkar kepada perintah Allah Ta'ala, yang tak mahu menerima ajaran-ajaran dari Allah Ta'ala. Sampai bila ni? Sampai hari kiamat esok ada. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh manusia daripada Allah. Sampai satu ketika besok tak ada orang yang menyebut nama Allah. Ketika itulah baru Allah datangkan hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, kata Allah, ya. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Habis isi yang berat-berat itu terpancut. Gunung terpancut, bukit terpancut, batu terpancut, besi terpancut, biji timah terpancut, apa saja yang berat terpancut. Yang ringan lagi lah terpancut. Manusia pun terpancut. Wa qala al-insanu ma laha, berkata manusia, apa ni?
Malaha tu artinya apa ini? Tu orang Arab lah, kita tak ada nyebut malaha. Kita nyebut apa? Apa yang sebut? Apa ni komen? Kita lah ya. Apa kau? Tak ada orang tu ni. Apa kau? Kalau orang di New Delhi itu apa sebutnya? Ya nadai. Itu orang di New Delhi ya. Orang di Pulau Jawa macam mana katanya? Apa iko? Lagi apa? Orang putih apa? Orang putih macam mana katanya? Dia cakap pinggang dulu. What is happening man? Katanya. Begitulah yang berlaku. Bila Allah Ta'ala saja yang tahu, yang lain tak tahu. Okey. Itu hujah kita terhadap mereka-mereka yang ingkar ya. Dari kejahilan mereka tentang hikmah kekuasaan Allah. Allah berkuasa, segala-galanya berkuasa. Mendatangkan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Itu kuasa Allah Ta'ala. Daripada tak ada kepada ada. Kita ni daripada tak ada jadi ada. Itu kerana kekuasaan Allah Ta'ala ya. Lebih-lebih lagi mengadakan yang telah sedia ada, membaik pulih yang ada, lagi senang bagi Allah Ta'ala. Ya, kejahilan mereka tentang hikmah kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk yang dahulu tidak ada kemudian baru ada. Makhluk ni dulu tak ada, sekarang ni dah jadi ada. Dan ketika keyakinan mereka kepada kudrat Allah, mereka yakin Allah itu berkuasa, tetapi sebenarnya kalau merenung lebih mendalam adalah cukup bagi mereka untuk menyedari tentang kekuasaan Allah yang menciptakan mereka. Dalam diri mereka tu, kalau mereka mahu berfikir, mereka akan yakin Allah tu berkuasa untuk segala-galanya, untuk melakukan segala-galanya, apa saja Allah tu berkuasa. Kerana dia daripada tak ada jadi ada pun boleh. Ini akan pula untuk mentadbir yang sedia ada, lagi senang. Ya, kita selalu setiap malam baca wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Setiap malam baca ya. Dan baginya tidak ada masalah untuk mentadbir kedua-duanya, iaitu langit dan bumi ni. Allah yang mentadbirnya, tak ada masalah. Kerana Allah itu maha tinggi, wa huwal aliyul azim, lagi maha agung. Allah maha tinggi lagi maha agung. Mudah aja Tuhan nak mentadbir manusia. Mudah saja Tuhan nak mentadbir binatang. Mudah saja Tuhan nak mentadbir burung-burung di angkasa. Mudah saja Tuhan nak mentadbir ikan-ikan di lautan. Mudah saja Allah nak mentadbir apa saja yang ada di langit dan di bumi. Mudah saja bagi Allah, tak ada susah. Ya. Dan ketika keyakinan mereka kepada kudrat Allah, tetapi sebenarnya kalau merenung lebih mendalam, adalah cukup bagi mereka untuk menyedari tentang kekuasaan Allah yang menciptakan mereka. Allah cipta kita ni pun satu perbuatan yang amat menakjubkan. Allah jadikan manusia ni menakjubkan kita, menghairankan kita, macam mana begitu hebat ciptaan Allah ni ya. Yang baik-baik semua sebelah atas. Otak sebelah atas, boleh berfikir. Mata sebelah atas, boleh merenung. Lagi roh sebelah atas dada ni, boleh merasakan, merasa sedih, merasa marah, merasa jemu, merasa seronok. Itu perasaan tu semua belah atas. Yang bawah-bawah semua yang jahat-jahat. Ya. Najis-najis di mana? Di bawah ke atas? Tengah. Tang mana? Tunjuk tang mana najis. Ya. Nafsu di mana? Di bawah. Yang baik-baik belah atas, yang apa di bawah. Tengok hidung kita, eloklah lubang ni ke bawah je. Kalau tampilnya ke atas macam mana? Tuan-tuan, kalau hidung kita Tuhan jadikan lubang ni ke atas macam mana? Pangkainya di bawah, yang mancung ni ke atas macam mana? Begitu, terbalik. Macam mana Cik Imam? Itu sebab Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Elok aja. Yang cembang tu ke bawah, nak makan corong mata kan senang. Kalau cembang tu ke atas, macam mana nak makan corong mata? Terbalik corong mata tu. Kalau hujan, macam mana nak datang? Kalau lubang tu ke atas, macam mana? Kan nak berpayung kat sini.
Tidak kita rasa ni kehebatan dan kebesaran Allah Ta'ala. Itu sebab Allah cabar manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan dalam diri kamu itu tidakkah kamu terasa kebesaran Allah Ta'ala? Tak ada kamu terasa kebesaran Allah Ta'ala dalam diri kita tu. Banyak benda yang pelik-pelik yang mengkagumkan kita. Rambut saya ni kalau tak potong, macam mana? Panjang sampai ke lantai pun boleh. Okey dah. Janggut saya ni kalau tak potong, boleh tak panjang? Panjang sampai ke lantai. Misal kalau tak potong, macam? Panjang sampai ke lantai boleh. Boleh buat tali lepas tu misal. Tapi pasal apa kenin tak mau panjang? Tuan-tuan. Kita biarkan kenin. Siapa ada pernah nyukur kenin angkat tangan? Tak ada. Dia elok je hak itu je benda. Kalau kita cukur, dia tumbuh balik. Tapi dia panjang sampai satu peringkat dia berhenti. Tidak kita rasa kebesaran Allah tu. Benda ni benda kecil, tapi orang yang berbiar dia akan terasa kebesaran Allah Ta'ala. Siapa yang menjadi macam tu? Allah Ta'ala. Nak jaga keselamatan manusia. Kalau tampaknya panjang kening, bulu mata ni panjang, kening ni panjang, untuk sikit kesusah nak berjalan. Tuan-tuan datang dari rumah naik motor tu senang kalau dah panjang kening ni. Nak sebab pula dulu kening dulu. Saya nak syarah pun kena sebab. Assalamualaikum warahmatullahi. Sikit kalau letihnya. Ini elok aja. Berapa puluh tahun tak pernah nyukur kening. Tok Imam berapa puluh tahun tak pernah nyukur kening. Umurnya kata dia tahun 43 jadinya. Maknanya sekarang ni dia umuran 72. 72 tahun kening ni tak pernah cukur. Tak ada pula panjang. Sebab kalau rambut tak ada potong. Macam? Tengok bergulung-gulung rambut tu. Tak terasa ke kebesaran Allah ni? One more time, tak terasa ke kebesaran Allah ni? Kalau tak terasa juga aja benar-benar lah pun. Ini dia hebatnya Allah Ta'ala. Kalau itu pun boleh dilakukannya, lebih-lebih lagi nak menghidupkan kembali orang yang telah mati, lagi senang bagi Allah Ta'ala. Mana ke dia? Di mana dahulu mereka tidak ada supaya mereka meyakini kebenaran hari kebangkitan manusia. Kemudian hisab amalan. Segala perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala nanti. Nikmat dan seksa. Di akhirat nanti ada nikmat, ada seksa. Orang yang dapat nikmat akan masuk dalam syurga. Orang yang kena seksa akan masuk dalam neraka. Kerana permasalahannya adalah mudah dan jawapannya juga adalah mudah. Iaitu manusia dahulunya tidak ada, kemudian ia mendapati dirinya ada. Oleh yang demikian, mestilah ada zat yang menciptakannya. Takkan ada terus ada gitu je, mesti ada yang menciptakannya. Mestilah ada zat yang menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Ada kuasa yang lain. Bagi orang yang boleh berfikir lah. Dulu kita tak ada, sekarang jadi ada. Tentulah ada yang mengadakannya. Boleh jadi begitu aja ke? Natural boleh begitu ke? Mengikut teori Charles Darwin, begitu ke? Kita ni berasal daripada atom jadi sel. Dari sel jadi tubuh, dari tubuh jadi monyet, dari monyet dah hilang bulu dia jadi orang. Siapa percaya angkat tangan? Siapa percaya angkat tangan? Kita ni daripada atom. Dia mengeluarkan satu buku namanya Theory of Evolution. Iaitu teori kejadian manusia. Dia katakan kita ni semua daripada atom. Tiap-tiap satu benda dalam dunia ni dia berasal dari atom. Atom tu satu benda yang halus, kecil. Paling kecil. Namanya atom. Kemudian atom tu kumpul jadi sel. Sel tu jadi tubuh. Itu jadi lengan, jadi kaki, jadi kepala, jadi badan, jadi apa. Kemudian tubuh tu pula dia dijadikan roh. Kemudian asalnya kita ni apa? Asalnya beruk. Semua manusia ni berasal dari beruk. Kata Charles Darwin, jangan percaya ni tau. Kata Charles Darwin, semua manusia tu asal daripada beruk. Kemudian beruk tu pula dia berevolusi, artinya dia bertukar-tukar.
Dia hilang ekornya yang panjang. Kemudian bulu-bulu badannya itu hilang. Dia tengok suasana, tengok keadaan, tengok apa kedudukan. Dia duduk di mana? Di Afrika macam ni orangnya, di Asia macam ni orangnya, di Eropah macam ni orangnya. Tapi semuanya berasal dari beruk. Siapa percaya angkat tangan? Siapa percaya bermakna tuknya ratu, opahnya ratu beruk lah. Itu percayakan Charles Darwin. Kita percaya kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Itu kita percaya kita ni dijadikan oleh Allah. Bukan naturally, appear naturally, tak ada. Tak ada natural. Bukan semula jadi. Allah yang menjadikan kita. Kita yakin itu. Mesti ada zat yang menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Kemudian diberinya pula berubah daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lain dengan sebab mati. Mula tengah hidup pun berubah. Mula bayi. Tahu bayi? Bukan pak bayi. Baru lahir jadi apa? Jadi bayi. Kemudian jadi kanak-kanak. Kemudian jadi remaja. Kemudian jadi dewasa. Kemudian jadi tua. Betul? Betul? Jadi kanak-kanak balik. Udah tua rupa saya ni jadi kanak-kanak balik tahu. Kalau pergi orang kahwin dia macam budak-budak balik tahu. Saya lah bukan tuan-tuan ya. Dia jadi budak-budak balik. Kalau pergi orang kahwin apa berkenannya? Apa berkenannya? Makan ais krim. Yang gemar makan ais krim siapa? Orang tua ke budak-budak? Sekarang ni orang tua. Nak minta segan, suruh budak minta ais krim. Saya pun betul lah. Dah kembali kepada budak-budak. Tak percaya? Masa pergi ke Mekah. Orang pergi ke Mekah. Nampak macam budak-budak menjilat ais krim di tengah jalan. Ke dah. Pak Haji ni ke dah. Yang baru balik umrah ke dah. Usah nipu lah. Boleh nampak gambar tak percaya. Dia kembali kepada budak-budak. Itu fitrah manusia. Berubah. Saya pun bukan terus hobi ni aja. Dulu kan main Yankee tau. Malas ngabur mana rupanya. Bukan terus berjawabah, berserabad macam ni aja. Macam-macam passionnya. Itu berubah-ubah. Selera pun berubah-ubah. Tenaga pun berubah-ubah. Passion pun berubah-ubah. Manusia yang sikit banyak berubah-ubah passionnya. Dulu seluar Yankee. Tahu Yankee? Ketat benar. Sampai nampak lorah panggung. Menyala ketat. Lepas itu, tukar pula. Tahun 60-an dah tukar fashion. Namanya bell bottom. Tahu apa bell bottom? Mana tahu? Bell bottom tu artinya apa? Pinggangnya ketat, bawahnya besar. Itu namanya bell bottom. Lepas tu jean. Seluar jean. Masing-masing pakai baju jean, seluar jean. Sampai sekarang ni apa fashion tak? Saya tak ikut dah. Tak tahu, tak ikut perkembangannya. Itu berubah-ubah, itu manusia. Dulu kuat. Dulu jogging. Saya jogging dulu 4 batu sari. Ginari 4 langkah pun dah tak lalu. Dulu mata nampak. Ginari mata dah tak nampak. Mak mentokar pun tak boleh nampak lah tahu. Walaupun saya baca tak ada pakai mata. Tak ada pakai jauh mata. Tapi pemandangan jarak jauh dah tak nampak. Sebab jauh-jauh saya tak terima lagi undangan-undangan ceramah ni kalau jauh-jauh. Sungai Siput panggil saya tolak. Tak lalu, malam-malam balik. Kecuali kalau dia sediakan tempat tidur, itu pergi. Manjung saya pergi, kerana ada tempat tidur sana. Siang tak apa, anytime boleh, di mana-mana pun boleh. Malam tak boleh. Berubah-ubah, dulu boleh. Dulu tak ada masalah. Dulu saya pukul 2 malam dari Kanga balik ke Kampor tau. Bukan Kampor pun, ke Masjid Duduk Goping. Dari Kanga pukul 2 malam start sampai Goping. Adalah hanya malam cerita kan. Daripada Alustar pukul 12 malam. Daripada Kuantan
Daripada Johor Bahru pun ada. Adalah hanya tak nak saya ngabarkan apa aktiviti saya masa tengah muda-muda tu. Ya. Ini dia berubah-ubah. Ya, Allah tarik sikit sampai sekarang ni banyak benar yang Allah dah tarik. Jadi mesti ada yang mentadbirnya, mesti ada yang menentukannya. Ya. Mestilah ada zat yang menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Kemudian diberinya pula berubah-ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain dengan sebab mati. Bila dah mati berubah, reput, hancur, habis semua berubah. Maka mestilah ada zat yang berkuasa mengubahkan hal ini. Ya. Takkanlah mati itu boleh busuk begitu saja, mesti ada kuasa yang membusukkan mayat itu. Ya. Kalau lama dibiarkan, mayat itu akan jadi busuk. Macam baru-baru ini berlaku di Jeram. Tahu Jeram? Jalan nak pergi ke Kopeng tu, ada masjid tepi jalan tu namanya Jeram. Ya, ada seorang tua. Udah meninggal seminggu lebih, baru sedar. Itu pun kerana ada penuntut dari UTA. Tahu UTA? Universiti Tengku Abdul Rahman tu. Dia datang dari kampung untuk menziarahi perempuan itu. Membawa, dia selalu datang membantu perempuan tu. Selalu mereka datang bagi hadiah lah, bagi macam-macam lah, bagi duit dan sebagainya. Membantu kedudukan. Orang tua tu duduk seorang aja. Pergi-pergi tengok dah ada busuk bau dalam. Dah berulat. Ya, ngadu kepada polis, maka polis senggarakan. Itu berlaku. Siapa yang membusukkan tu? Mestilah ada kuasanya. Siapa kuasa tu? Tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan zat itu tidak lain kecuali Allah yang mula menciptakannya. Kalau bukan Allah yang menciptakan, tentu sekali tiap-tiap yang berkuasa menahankan dirinya daripada mati. Ya. Tentulah Allah boleh menahan diri dia, dari makhluk-makhluk yang dicipta itu boleh menahan daripada mati. Tidaklah dimatikan oleh Allah. Kerana dia ada kuasa diri sendiri. Tapi yang berkuasa siapa? Allah. Bila Allah kata mati, mati. Bila Allah kata tak mati, tak mati. Ya, kadang-kadang aksiden tu hancur keretanya, dia duduk nyongin aja dalam. Kerana Allah kata belum mati lagi. Kadang-kadang orang tu jatuh zika je, dah mati. Ada tak berlaku apa itu? Allah yang berkuasa. Ya? Apabila Allah yang menciptakan makhluk ini, menghidup dan mematikan, telah menegaskan bahawa dia akan menghidupkan manusia semula sekali lagi. Allah dah sebut dalam Quran, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun. Ya? Kemudian kamu itu semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kamu itu semua pada hari kiamat akan dibangkitkan semula, kata Allah. Ya. Ini ada ayat lagi ni. Ya. Maka mengingkarinya adalah disebabkan oleh degil dan takabur. Orang yang takabur, orang yang degil, dia akan ingkar dengan ketentuan Allah Taala. Ya. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Al-Jasyiyah. Katakan, wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu ia menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada kekurangan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manusia ni tak sedar, tak tahu. Ya, bahawa Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan kita. Banyak dah contoh-contoh sahabat-sahabat kita yang kita kenal. Dulu ada skenario dah, tak ada. Ada tak? Ada. Saya ngajar sini pun dah berapa tahun dah. Ada yang dah tak ada. Dulu ada, skenario dah tak ada. Ya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Sudah-sudah sudah tak ada. Ini sudah tak ada. Sudahnya yang ngajar pun dah tak ada. Akan datanglah, tak tahu tentang bila ya. Jangan balik garang. Tahu kan? Apa khabar Ustaz Ibrahim? Apa jawab dia? Apa jawab dia? Udah qalu kata dia. Padahal qalu tu berartinya. Qalu tu berartinya
berkata mereka itu. Tapi dapat orang Melayu bila sebut qalu tu, matilah tu, ya. Itu dia kita. Semua, tak ada yang kecuali. Semua orang akan mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu, kata Allah. Ya. Kalau boleh janganlah mati. Kamu nak lari dari mati. Itu yang beria benar makan apa? Makan pamoga lah. Makan kopi cengkudu lah. Makan kopi jantan lah. Makan kopi jandil lah. Makan apa lagi? Supaya jangan mati lah tu. Makan kacik Fatimah lah. Tapi mati juga. Tanda mati, mati juga. Ya, itu dia. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu dan kemudian mematikan kamu. Sudah mati, setelah itu ia menghimpunkan kamu pada hari kiamat. Semua akan dihimpun di mana? Di padang mahsyar. Semua akan dihimpunkan di sana. Tidak ada kekurangan padanya. Dia akan hidup macam dia hidup di dunia dulu. Tak ada kekurangan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu dalil yang menyebutkan bahawa mati itu pasti akan berlaku. Perhimpunan itu pasti akan berlaku. Kehidupan semula pasti akan berlaku setelah mati. Lagi dalil firman Allah Taala dalam surah Yasin pula. Ini semua orang dah hafal ya. Apa dia? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan orang kafir membuat perumpamaan. Orang kafir itu membuat perumpamaan bagi kamu, untuk kamu. Dan ia lupa akan kejadiannya. Orang kafir itu dia lupa kejadian dia macam mana. Allah jadikan dia itu mula-mula macam mana, ya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang temulang yang telah hancur? Siapa boleh membaik pulih tulang temulang ni dah hancur, dah reput, dah jadi debu? Takkanlah boleh pulih balik, kata orang kafir. Jawab kita, katakanlah ia akan dihimpun oleh Tuhan yang menciptakannya pada kali yang pertama. Yang boleh ni Tuhan yang menghimpunkannya pada kali pertama. Dulu kamu tak ada, Allah jadikan ada. Ya. Dan bahawa ia mengetahui tentang segala makhluknya. Allah tahu tentang makhluknya. Kita tak tahu. Tu siapa? Berapa batang gigi dalam mulut pun tak tahu. Kecuali orang yang tak ada gigi langsung. Tahu dia. Ya? Yang dah cabut setengah tu, dia tak tahu berapa batang tinggal. Itu kita benda yang boleh dibilang. Tak ada bilang juga. Saya pun tak tahu berapa batang gigi dalam mulut saya. Kerana ada yang dah cabut, ada yang tak cabut. Ya. Itu yang terang, yang nyata. Yang tak nyata, yang belakang rumah tuan-tuan ada berapa batang pokok, cakap apa? Daun ada berapa belas, cakap apa? Tapi Tuhan tahu ke tak tahu? Tahu. Rambut di kepala ada berapa? Rambut di kepala tuan-tuan dan perempuan ada berapa lah? Tak tahu kecuali orang yang baru bercukur. Tahu lah dia. Orang yang baru bercukur tahu lah kenapa? Tak ada botak. Yang kita tak tahu. Tapi Allah tahu segala-gala. Allah tahu yang wajib, zatnya, mana rupa zatnya Allah tahu. Sifatnya Allah tahu macam mana sifat Allah. Af'alnya, perbuatan Allah tu Allah tahu. Itu benda yang wajib. Allah juga tahu yang mustahil, benda tak ada, tapi Allah tahu. Perkara-perkara yang
menyengutukan Allah. Syarikul bari, yang menyengutukan Allah. Allah tahu belaka tu. Walaupun benda tu benda tak ada. Kita yang tak ada kita tak tahu. Sahabat kita yang tak hadir malam ni, kita tahu ke mana dia? Yang tak hadir malam ni, tahu ke kita di mana dia berada sekarang? Tak tahu, tapi Allah tahu tak? Tahu. Begitu juga yang harus. Kejadian-kejadian dari Allah, semua Allah tahu. Pokok yang ada dalam dunia ni berapa batang, semua Allah tahu. Buah-buahan ada berapa biji, semua Allah tahu. Daun-daun kayu keliling masjid ni ada berapa lai, semua Allah tahu. Kita tak tahu. Itu pengetahuan Allah, bukan sama dengan pengetahuan kita, ya. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang temulang yang telah hancur? Katakanlah ia akan dihimpun oleh Tuhan yang menciptakannya pada kali yang pertama, dan bahawa ia mengetahui tentang segala makhluknya. Makhluk tu ciptaan Allah, dia tahulah apa yang dia cipta. Keadaan yang dia cipta, dia semua dia tahu. Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api daripada kayu yang hancur. Daripada kayu boleh jadi api. Macam mana kayu boleh jadi api? Kayu tu digesek boleh keluar api dah? Boleh. Tak percaya boleh try. Dia keluar bunga api tu, lama-lama dia boleh terbakar. Itu. Siapa mendatangkan api tu? Allah Ta'ala. Lagi apa? Daripada kayu yang hancur, maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Langit tu tengok ciptaan Allah. Tiang tak ada. Ada tiang kan? Ada runtuh ke tak langit tu? Tak ada runtuh. Elok aja, tanpa tiang, tapi elok aja di atas. Tak ada nimpa kita pun. Bintang-bintang di langit, cuba tengok tu. Elok aja, tersusun rapi aja. Tak ada pula belaga antara satu sama lain. Sehinggalah Allah tetapkan pada hari kiamat nanti baru belaga bintang-bintang, baru belaga planet-planet, baru belaga perkara-perkara yang di bumi ni habis bergegar. Itu satu masa nanti. Sekarang ni elok aja tersusun rapi. Dan tidakkah Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan dia? Benar. Benar tu bala. Dalam Quran tu bala katanya. Bala tu bukannya musibah, ya. Bala tu penegasan. Dia berkuasa dan dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Bala wa huwal khalq wa huwal khallaqul alim. Dialah yang mencipta dan dia juga yang maha mengetahui. Ini penegasan dari Allah tentang apa saja kekuasaan Allah Ta'ala. Menghidupkan yang dah mati dan membaik pulih, ya. Sesuatu yang dah hancur senang bagi Allah, tak ada susah baginya. Bala wa huwal khallaqul alim. Tak ada susah bagi Allah. Kemudian kita baca sikit lagi tuan-tuan. Pengarang kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nama ada satu kitab namanya Syarah. Syarah tu artinya ulasan-ulasan, lanjutan, perbahasan. Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah ni kepercayaan yang benar, Tahawiyah. Ketika mentafsirkan ayat itu, beliau berkata, sekiranya ada manusia yang paling mengetahui, paling fasih dan cukup berbahasa, bercita-cita membawa suatu hujah yang lebih baik daripada susunan bahasa ayat-ayat itu. Kalau ada yang nak menandingi Al-Quran lah, dia ahli bahasa, ahli sastra, dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Kalau ada lah nak melawan ayat Quran ni, nak menanding ayat Quran, atau seumpama dengannya dari segi padat susunan dan jelas pengertian, nescaya ia tidak berkuasa. Allah dah cabar manusia. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin.
Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah. Sekiranya kamu ragu-ragu bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah Ta'ala, yang diturunkan kepada hamba-Nya iaitu Muhammad, kamu buatlah satu surah yang seumpamanya. Buatlah sendiri, ya, surah yang seumpama dengan Al-Quran, ya. Jadi dicabar Allah supaya mendatangkan satu surah yang seumpama dengan Al-Quran. Carilah pembantu-pembantu daripada profesor-profesor, cendekiawan, ahli-ahli bahasa, saintis untuk membantu kamu. Kalau kamu itu dalam kebenaran, kata Allah. Sekiranya kamu tak boleh, dan memang pun kamu tak boleh, wa illam taf'alu walan taf'alu. Allah sebut walan taf'alu. Sampai bila-bila pun kamu tak boleh. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu akan neraka yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu-batu berhala, yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir, ya. Ini dia, tuan-tuan. Datangkan satu surah daripada Quran, kalau boleh satu surah. Dalam ayat lain dia kata datangkan satu perkataan jadilah yang seumpama Al-Quran. Tak boleh. Tapi takutlah kamu akan neraka. Itu Allah cabar, ya. Lagi apa? Yang didakwa oleh orang yang mengingkarinya, dengan pertanyaan itu memerlukan jawapan, maka ayat wa nasiya khalqah yang bermaksud dan manusia itu lupa akan kejadiannya adalah jawapan bagi pertanyaan itu, ya. Dan merupakan hujah terhadap mereka dan penghilang kekeliruan. Kita jadikan hujah tu tak adalah keliru lagi bahawa nanti kita akan dibangkitkan semula. Ada yang keliru lagi? Angkat tangan. Bahawa dia dah mati esok akan dibangkitkan semula. Ada keliru lagi? Tidak. Kalau tak ada keliru, maknanya yakinlah dah tu, ya. Manakala Allah bertujuan menguatkan dan menetapkannya. Manakala Allah bertujuan menguatkan dan menetapkannya, arti kepercayaan bahawa kita ni akan dibangkitkan semula. Allah berfirman, qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang tak percaya tadi, ia akan dihimpunkan oleh Tuhan yang menciptakannya pada kali yang pertama. Kerana tiap orang yang berakal meyakini dengan jazam nanti dengan putus, dengan tak ada ragu-ragu lagi, tak ada syak lagi, tak ada waham lagi, bahawa zat yang berkuasa menghidupkan kali yang pertama berkuasa pula menghidupkan semula bagi kali yang kedua. Maka menghidupkannya bagi kali pertama adalah lebih lemah atau lebih tidak berkuasa bagi lagi, ya. Kalau dia tak ada kuasa, tak ada boleh menghidupkan kali yang pertama pun, tapi kerana dia berkuasa, kerana dia boleh, maka dihidupkannya kali yang pertama. Yang kali yang kedua tu lagi mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekian dulu, tuan-tuan. Banyak lagi ceritanya, ya. Yang nombor 2 tak habis lagi. Akan datang kita akan baca, iaitu bila masalah penciptaan bergantung kepada kekuasaan penciptanya. Itu akan kita baca akan datang, insya-Allah, ya. Okey, itulah saja untuk hari ini. Ada masalah? Tak ada masalah? Ya, sila. Waalaikumsalam. Ya. Orang Melayu beragama Hindu. Ada, tetapi orang kafir ni kan Allah dah sebut dalam Quran, wallazina kafaru, innal ladzina kafaru sawaun alaihim
A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir tu sesungguhnya orang kafir tu sama saja. Sama ada kamu pujuk atau kamu ancam, mereka tetap tidak beriman. Tapi bukan maknanya tak ada usaha, ada usaha. Ya, pendakwah selalu datang ke sana. Cuma tidak dinyatakan dengan tepatlah, ya. Ada bukan tak ada. Ada yang menukar agama pun ada, yang memeluk Islam ada. Memang ada berlaku di Bali tu, ya. Tak ada pula apa namanya? Tak ada pula mereka tu dibiarkan begitu saja. Masjid ada sana. Pengajian ada. Makan pun ada yang halal, ada yang haram. Tapi kena tengok. Salah-salah tengok dalam tu apa? Ada tulisnya tau. Sini ada jual babi guling. Babi guling ni. Babi itu babi yang dipanggang lah. Nak panggil dia babi guling. Tahu? Tahu apa babi guling? Barbecue. Babi guling lah. Kita hari ni apa Q? Bukan babi. Ya. Panggang ayam. Kita hari ni ayam. Tapi dia memang babi tu. Jadi satu pesta pula, ya. Dan tiap-tiap rumah adalah patung-patung. Tapi tak nampak upacara yang besar-besar, tak nampak di sana. Taiposm tak ada nampak kita well tak ada. Ya. Di Bali pun begitu juga, tak nampak. Yang hebatnya Hindu di Malaysia ni yang nampak dulu, ya. Di Bali ni tak nampak sangat. Tapi pakaian dia berserban pun ada. Ada tau orang Hindu yang berserban. Ya. Tapi ikatnya tak sama dengan serban kita. Dia ada satu cara yang lain. Ya, berjubah pun ada, tapi jubah tak sampai ke bawah. Dia hak lutut je ke bawah sikit, berlutut. Jubah pendek. Itu attire ataupun cara pemakaian orang Hindu. Orang Hindu Melayu di Pulau Bali. Pulau Bali tu besar tau. Kalau kita naik van lah, daripada bandar Denpasar tu mengelilingi Pulau Bali tu, dari pangkai ke pangkai sampai ke ujung, satu hari tak habis. Punya besarnya. Itu satu pulau di Indonesia. Ya. Banyak kuilnya. Ada tempat yang terkenal namanya Tanah Lot. Tanah Lot tu tempat mereka menyembah macam-macam kuil ada situ. Gambar dewa-dewa dia ada je rata-rata tempat. Dia jadi trademark orang situ. Itu wallahualam. Pergilah kalau nak masa, ya. Bukan salah, ya. Allah suruh siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah ini, perhatikan bagaimana mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Tapi jangan pergi itu terpengaruh pula. Tukar nama, pergi sana Ibrahim balik jadi Arumuga. Jangan. Okey, lagi? Ya, silakan. Ya. Biki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi bagaimana orang yang hidup melakukan? Orang yang baik, betul tu. Soalan tu bagus tu, ya. Kita baca tu macam kita ngabur pada orang meninggal. Tapi yang sebenarnya kita baca talqin tu bukan untuk orang meninggal tu sangat. Memang untuk orang meninggal tu. Kita ajar dia, nanti akan datang kepada kamu dua orang malaikat akan bertanya kamu, maka hendaklah kamu jawab dengan lidah yang fasih. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu gerun. Mereka adalah makhluk seperti kamu juga. Ya, ada mana dengar orang baca talqin tak? Ya, ngajar orang yang dah mati tu. Memang itu tujuannya pun, tapi yang sebenarnya ya, hikmahnya bukan nak ngajar orang yang dah mati tu sangat. Nak ngajar orang yang dah hidup, bahawa komen pun akan jadi opini juga. Jadi get ready. Ya. Kita ni akan jadi opini itu juga, akan masuk dalam tanah. Bayangkan kita tu dalam lubang tu. Dalam konde tu, dalam kubur tu. Bayangkan kita berada di situ, gelap gelita. Mereka dah ngantuk tu, ada yang menangis, ada yang meraung, ada yang mengobak. Betul ditambui. Betul mereka balik. Bila balik dia menggelak ketawa. Kah nengok Mr. Bean.
Kak nengok apa? Pendekar bujang lapuk. Kita yang dah mati tu berada dalam kubur seorang-seorang, tinggal segala kenderaan, tinggal segala pakaian, tinggal segala harta. Ini nak ngajar pada orang yang hidup. Ya, supaya dia berkesan, ya. Kenapa? Kerana di dalam hidup ni dia kadang-kadang tak pernah datang ke masjid pun. Tak pernah datang apa? Tak pernah datang orang ngaji pun. Tapi bila saudaranya mati, dia hantar kubur. Inilah maksud kita nak berdakwah kepada mereka. Supaya mereka dapat kesedaran. Tapi kena ingat kesedaran tu dari Allah Ta'ala. Kita usaha je, ya. Tapi sebab itu tuan-tuan yang baca talqin ni, biarlah baca yang bersemangat sikit. Jangan ngejek di situ, tahu ngejek. Baca tu orang pun tak faham. Ya. Biar baca tu dengan apa? Dengan emosi, dengan apa? Feeling sikit. Dengan perasaan. Supaya ada kesannya. Wahai Polan bin Polan, ketahuilah kamu bahawa mati itu benar. Dia tahu, mati benar, aku ni akan mati esoknya. Alam kubur itu benar. Soalan mungkar dan nakir itu benar. Mudah-mudahan dia berfikir, kalau aku mati esok boleh tak aku jawab soalan mungkar dan nakir. Kebangkitan adalah benar. Hisab adalah benar. Lagi, titi siratal mustaqim adalah benar. Syurga dan neraka juga adalah benar. Macam itu kita baca supaya ada kesan terhadap orang-orang yang hadir tu dalam majlis pengkebumian itu. Jangan macam nak lepas batuk di tangga je. Supaya dia ada kesan. Ini pengalaman saya lah. Ada satu orang besar, jawatannya lah, dia berpangkat dalam polis. Dia polis yang pangkat besar. Kebetulan adiknya tu anak murid saya, masuk sekolah, bukan anak murid ngaji macam ni, anak murid sekolah. Dia panggil saya, suruh bacakan talqin, suruh jadi apa, membayangkan jenazah abangnya mati aksiden. Saya bacalah. Tuan-tuan, bukan nak muji saya ni benar, ya, bukan nak muji diri ni. Mudah-mudahan Allah tahu apa dalam hati saya. Bila dibaca itu, kalau jarum jatuh pun boleh kedengar, tau. Diam semua, tak bercakap. Itu dapat saya free majlis ceramah yang percuma, tak payah dijemput. Semua diam. Ketua polis negara ada, bukan negara, ketua polis Perak ada, ya. OCPD tiap-tiap daerah ada, kerana orang tu besar pangkatnya. Semua ada. Bila dia pernah dapat peluang nak berceramah di depan mereka, itulah masanya. Ketika itu diam, sediam-diam. Macam itulah kita nak baca khutbah. Begitu juga nak baca talqin, ya. Biar dia ada bacaan dia. Bukan nak kritik tutup imam ada ni. Dia memang ada juga, ya. Tapi biar dia kita prepare betul-betul nak baca tu. Ya. Kalau nak tahu teks bacaan tu, tengok dalam YouTube. Tengok YouTube Ibrahim Ista, ada teks talqin tu, ya. Mudah-mudahan dapat memberi kesan kepada orang-orang yang hidup. Yang dah mati tu matilah. Okey, udah tu. Sekian dulu. Ada lagi? Habis? Ada? Kamu ada lah. Soalan ada? Tak tahu.